والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا Ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami, Ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana, Ya Allah. Kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami, Ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Allah marzuqnal fahma wal ilma, Ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, Ya Allah. Wal hikmata wal aqla, dan kau rezekikanlah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna, Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang dimuliakan dan dihormati Al-Fadhil Dr. Faisal, ya, selaku pengarah kepada program kuliah online ataupun Taman Syurga online. Yang kedua yang dihormati dan dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Ubaidillah, ya, selaku host kita pada pengajian ini, dan seterusnya yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita melafazkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberi peluang dan ruang kepada kita untuk sama-sama, ya, kita berada pada pagi ini dalam kuliah online, dan saya Ustaz Nik Bakri bin Nikmat yang mengucapkan jutaan terima kasih, ya, kepada pihak tuan-tuan dan puan-puan yang sudi untuk bersama dengan kami daripada Pertubuhan Pendakwah Selangor, ya, Pertubuhan Pendakwah Selangor PPS, yang mana program ini, ya, disusun oleh pihak pertubuhan yang mana diketuai oleh Dr. Faisal, insya-Allah. Dan pada pagi ini program bersama dengan saya, iaitu dalam kita meneruskan lagi kuliah online ini, dan saya diamanahkan untuk membentangkan dan berkongsi dengan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian di bawah tajuk 10 perkara berkaitan dengan suratul Fatihah. Ya, 10 perkara berkaitan dengan suratul Fatihah. Sebelum saya memulakan kuliah ini, minta respon daripada tuan-tuan muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama ada suara saya clear ataupun tidak, dan tuan-tuan dan puan-puan mendapat dokumen yang saya bentangkan di sini, insya-Allah. Ya, jelas suara, insya-Allah, ya. Agak kurang jelas, insya-Allah. Dokumen dapat, insya-Allah, ya. Mungkin kadang-kala ada line kita tak apa clear lah, mungkin saya sendiri di sini daripada Shah Alam, insya-Allah. Dan kita ada rekod pengajian ini, insya-Allah selepas pada ini mungkin pihak tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan dengan pihak pengurusan, insya-Allah. Baik, saya teruskan, insya-Allah kita mulakan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. 10 perkara berkaitan dengan suratul Fatihah. Yang pertama, pengertian dan nama-nama suratul Fatihah. Yang ni pada pandangan saya cukup yakin, ya, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian sudah amat memahaminya dan mengingatinya berkaitan dengan pengertian dan nama-nama suratul Fatihah. Cumanya, ya, saya senaraikan di sini sebagai suatu perkara yang pertama yang kita kena faham daripada 10 perkara untuk mengingatkan kita betapa hebatnya, betapa agungnya suratul Fatihah ini. Baik, yang pertama saya bincang secara ringkas, ya, insya-Allah. Yang pertama, suratul Fatihah bermaksud surah pembukaan. Ya, Al-Fatihah itu sendiri maksudnya pembukaan. Ianya diturunkan di Mekah dan terdiri daripada 7 ayat. Yang ini kita sudah sedia maklum. Ya, surah yang pertama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada dalam surah Al-Quran, termasuklah, ya, dalam surah Makkiyah.
Ya, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sudah cukup faham bahawa surah-surah Al-Quran ini dibahagikan kepada dua. Yang pertama surah Makkiyah, yang keduanya surah Madaniyah. Ya, surah Makkiyah ialah surah yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Dan surah Madaniyah ialah surah yang turun di masa Nabi telah berhijrah ke Madinah. Maka surah Al-Fatihah ini ada surah Makkiyah. Baik, yang keduanya, selain daripada nama ianya dinamakan suratul Fatihah, ia juga dinamakan Ummul Quran, induk Al-Quran, ataupun Ummul ini kita terjemah ibu kepada Al-Quran, ataupun juga dinamakan Ummul Kitab, ibu ataupun induk kepada Al-Kitab. Baik, Al-Quran ini saya sebut secara ringkas ya, secara ringkas. Al-Quran ini terdapat 55 nama. Ya, kalau kita nak detailkan nama-nama ini disebut dalam muqaddimah tafsir Imam At-Tabari, ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk juga dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran Imam Badruddin, ataupun tuan-tuan boleh baca juga dalam kitab Al-Itqan Al-Imam As-Suyuti ya rahimahullahu taala. Jadi Al-Quran ada waktunya kita sebut Al-Quran, ya ada waktunya kita sebut Al-Kitab, ada juga disebut Al-Majid. Dan dia ada 55. Jadi sebab itulah suratul Fatihah ini dinamakan Ummul Quran ataupun juga disebut Ummul Kitab. Baik, yang ketiganya, suratul Fatihah ini juga dinamakan surah Sab'ul Mathani. Ya, Sab'ul Masani, iaitu surah yang mempunyai 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada beberapa persoalan untuk bertanya kepada saya, ya kita dah peruntukkan ya masanya di akhir nanti. Lebih kurang dalam 15 hingga 30 minit di akhir nanti, ya, insya-Allah selepas pembentangan ringkas ini, ya kita sama-sama berbincanglah insya-Allah. Ya, berbincang soalan-soalan yang kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin mengemukakan kepada saya, setakat mana yang mampu saya jawab insya-Allah. Okey ya. Jadi itulah yang dikatakan selain daripada ia dinamakan suratul Fatihah, dia juga dinamakan Ummul Kitab ataupun Ummul Quran ataupun Sab'ul Masani, ia 7 ayat yang diulang-ulang. Dan surah Al-Fatihah ni kalau kita nak bincang panjang, ya dia punya namanya ada beberapa lagi, antaranya ialah Asy-Syifa. Ya, kalau kita bacanya dengan niat supaya Allah menyembuhkan penyakit kita, menjadi penawar kepada penyakit-penyakit kita, maka dia juga disebut Asy-Syifa. Dan kadang-kadang Nabi SAW menggunakan ayat ini ataupun surah ini untuk membuat ataupun membaca untuk syifa kepada para sahabat. Dia juga dinamakan As-Salah. As-Salah maksudnya ad-du'a. Ya, dia juga merupakan bila mana kita baca Al-Fatihah itu, dia sudah memberi suatu makna kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, itu perbincangan yang pertama secara ringkas. InsyaAllah saya nak fokus kepada benda yang lebih utama kerana kita merujuk kepada kesempurnaan bacaan suratul Fatihah ini khususnya dalam kita solat. Ya, dalam kita solat. Baik, ke perkara yang kedua. Perkara kedua yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kelebihan suratul Fatihah. Dan kelebihan suratul Fatihah ini kita sudah sedia maklum juga. Iaitu suratul Fatihah adalah pembuka Alkitab, iaitu pembuka kepada Al-Quran yang diturunkan dari perbendaharaan di bawah Arash, dan dia merupakan doa yang paling mustajab. Sebagaimana sekejap yang apa saya sebut tadi, dia adalah merupakan doa yang paling mustajab. Ya, Nabi SAW bersabda dengan maksudnya, ya saya ringkaskan ini, saya tulis maksud, seutama-utama Al-Quran adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Alhamdulillahirabbil alamin ini adalah kata-kata pujian kepada Allah, kata-kata syukur kepada Allah, dan dengan makna yang lain juga. Alhamdulillahirabbil alamin ini iaitu ayat yang kedua daripada suratul Fatihah, maka dia adalah merupakan doa yang paling mustajab untuk menambahkan segala rezeki, segala nikmat ya kepada kita dan ahli keluarga kita. Ya. Saya ulang lagi sekali tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Alhamdulillah itu pada asal maksudnya segala puji, segala syukur, segala puja Rabbil Alamin ya kepada Tuhan sekalian alam. Maka dia adalah merupakan kalimah alhamdu, kalimah puji kepada Allah.
dia juga merupakan kalimah yang menunjukkan kepada syukur kita kepada Allah. Maka bila mana seseorang itu bersyukur kepada Allah, memuji Allah, maka sebagaimana dalam satu ayat, la in syakartum la azidannakum, ya seandainya kamu bersyukur kepadaku, maka aku akan menambahkan nikmat kepada kamu. Maka di sini salah satu daripada dalil kata para alim ulama bahawa surah Al-Fatihah ini di antara kelebihannya, di antara kebesarannya ialah dia adalah merupakan suatu doa yang paling mustajab untuk menambahkan rezeki kita, menambahkan nikmat-nikmat yang akan datang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Itu salah satunya yang kita sebut. Baik, kelebihan yang kedua daripada sabda baginda Rasulullah SAW yang bermaksud membaca sekali Al-Fatihah. Ya, sekali kita baca surah Al-Fatihah, pahalanya seperti membaca 1/3 Al-Quran. Ya, 1/3 Al-Quran. Ya, jadi kalau kita baca 3 kali, maka kita dikira ya di sisi Allah untuk catatan amalan ataupun catatan dari sudut pahala kita, ya, seumpama kita membaca ataupun kita khatam 1 Al-Quran. Baik, yang ketiganya ialah surah Al-Fatihah, kata Nabi SAW juga, surah Al-Fatihah adalah untuk apa yang ia maksudkan dalam bacaannya, ataupun untuk apa yang dia niatkan untuk bacaannya. Ya, masa saya dulu ni, ya, kita selingan sikit lah insyaAllah, ya, muslim-muslimat sekalian, ya, kita selingan sedikit. Masa dulu saya pernah juga belajar dengan almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Haruddin. Yang ni saya nak kongsi, dan kalau tuan-tuan nak terima, saya ijazahkan amalan ini daripada almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Haruddin yang saya belajar dulu. Antara amalan Tuan Guru yang beliau ijazahkan kepada kami anak-anak murid pada waktu itu, dan mungkin waktu selepas daripada itu, sebab saya belajar tahun 2005 ataupun 2006 lah, 2005-2006 dulu. Dah berapa agak lama, 15 tahun yang lalu lebih kurang. Salah satu amalannya ialah selepas daripada kita solat, kita baca 7 kali suratul Fatihah. Ya, 7 kali suratul Fatihah. Dan setiap kali bacaan, contohnya bacaan Fatihah yang pertama, kita kena niat. Ya, niat yang pertama ialah niat kerana Allah. Kita baca ni niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat yang kedua kerana kita ingin beramal dengan sunnah baginda Rasulullah SAW. Kerana salah satu maksud sunnah ialah bila mana Nabi menggalakkan kita membaca suratul Fatihah, dan Nabi memberitahu bahawa suratul Fatihah ini mengikut apa yang dia niat. Maka salah satunya niat untuk kita beramal dengan amalan baginda Rasulullah SAW. Kemudian niat yang kedua untuk kita bersuhbah, ya, bersahabat dengan suratul Fatihah. Niat yang ketiga untuk kita menjadikan dia sebagai benteng. Ni niat yang keempat, ya, niat yang keempat sebagai benteng. Niat yang kelima pula ialah sebagai dia adalah syifa, sebagai penawar kepada segala penyakit yang kalau ada dalam diri kita. Sama ada penyakit zahir yang merujuk kepada diri zahir kita, iaitu jasad kita, ataupun penyakit batin. Ya, penyakit batin yang ada dalam jiwa dan hati kita, supaya Allah sembuhkan penyakit malas, penyakit takabur. Baik, yang keseterusnya boleh juga kita niat untuk pelindung daripada sihir. Ya, niat untuk pelindung daripada sihir. Dan kita juga boleh niat untuk pelindung daripada gangguan-gangguan syaitan dan sebagainya. Jin dan syaitan. Ni antara amalan. Cumanya saya ingatkan, saya cepatkan sikit, ya, takut di sini jadi lambat sangat. Tak sempat kita nak khatamkan perbahasan 10 perkara ini. Cuma kalau nak amal, jangan amal 7 terus. Ya, 7 terus setiap waktu. Baik, hari pertama contoh kita nak amal mula daripada subuh. Kita baca sekali. Ya, kemudian zuhur kita baca sekali. Itu untuk hari pertama. Hari kedua, ya, ni lah subuh, zuhur, asal, maghrib sampai 5 waktu tu lah kita baca sekali. Hari kedua kita baca lepas subuh 2 kali, lepas zuhur 2 kali, lepas maghrib 2 kali Fatihah. Hari ketiga baca 3 kali. Hari keempat baca 4 kali. Sampailah kepada hari yang ketujuh kita baca 7 kali pada setiap waktu. Barulah kita teruskan seperti biasa. Itu salah satu amalan yang saya terima daripada almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Haruddin dalam bab beramal dengan suratul Fatihah. Kerana apa? Kerana suratul Fatihah ni di antara keistimewaan dan kelebihannya ialah dia mengikut apa yang kita niat. Okey, selesai insya-Allah tuan-tuan, ya. Kalau ada beberapa persoalan untuk saya ulang dan sebagainya, tolong kita kemukakan di akhir perbincangan kita. Baik, perkara yang ketiga. Ya, perkara yang ketiga, kedudukan suratul Fatihah dalam solat. Yang ini antara perkara yang kita nak ambil perhatian. Baik, pertama, amalan atau perbuatan Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri yang sentiasa membaca Al-Fatihah. Ya, membaca surah Al-Fatihah di dalam solat sepanjang hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi kewajipan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengikuti apa sahaja yang diamalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana ia adalah merupakan ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ati'ullah wa ati'ur rasul. Ya, banyak ayat-ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah, wahai orang beriman, hendaklah engkau taat kepada Allah, hendaklah juga engkau taat kepada Rasulullah. Maka suratul Fatihah ini, apakah kedudukannya? Dia adalah merupakan suatu amalan atau perbuatan yang diamalkan sepanjang hayat baginda Rasulullah SAW, terutamanya dalam bersolat. Baik, yang kedua, apakah kedudukan suratul Fatihah ini dalam solat? Tidak sah solat. Ya, tidak sah solat bagi sesiapa yang tidak membaca suratul Fatihah dalam solatnya. Ya, sebagaimana hadis ni saya yakin ya tuan-tuan dan puan-puan pernah belajar dan pernah memahaminya. Semua saya ulang lagi sekali sebagai dalil pertama, an Ubadah bin As-Samit, ya, daripada Sayyidina Ubadah As-Samit, ia berkata qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata, ya, tidak dikira solat, atau tidak ada solat, atau juga kita boleh terjemah tidak sah solat, liman, bagi sesiapa yang lam yaqra, ya, sesiapa yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab, ya, tidak sah solat bagi sesiapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, suratul Fatihah, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Boleh, insya-Allah ni salah satu dalil. Baik, kita baca dalil yang kedua. Lepas ni ada perbahasan dalil ni. Ya, saya terjemah ringkas dulu dan saya yakin tuan-tuan faham, dan insya-Allah kita bahaskan secara perbahasan di bawah nanti. Baik. Juga hadis daripada Sayyidina Ubadah bin As-Samit. Qala, telah berkata, salla Rasulullah, ya, telah salat ataupun Rasulullah SAW telah bersalat as-subha, ia telah menunaikan solat subuh. Fasakulat alaihi al-qiraah, maka bacaan Nabi menjadi berat. Ya, berat bacaan Nabi. Falamman sarafa, apabila selesai solat, qala, lalu Nabi bersabda, inni arakum taqra'una wara'a imamikum. Ya, Nabi mengatakan, aku dapati kamu membaca di belakang imam kamu. Qala, lalu sahabat Nabi kata, qulna ya Rasulullah, wallahi, wahai Rasulullah, ya, ya, demi Allah, ya, kami membaca. Lalu Nabi memberi suatu penjelasan. Nabi kata, fala taf'alu, jangan kamu lakukan bacaan illa, melainkan bi ummil Quran, ya, dengan membaca ummul Quran. Sebab apa? Fa innahu la salata, kerana tidak sah salat, liman lam yaqra, ya, biha, sesiapa yang tidak membaca, ya, membaca suratul Fatihah. Yang ni baris ni salah ni, ya, kita perbetulkan. Kejap, ya. Kenapa saya kata salah di situ? Mungkin saya tersalah letak baris. Sebenarnya baris di situ ialah sukun. Ya, kerana lam itu ialah huruf jazam. Siapa yang minat bahasa Arab, yang pernah belajar bahasa Arab, lam ialah huruf jazam. Huruf jazam maksudnya perkataan selepasnya ini adalah fi'il mudhari' dan huruf akhirnya kena baca dengan tanda sukun, ya, tanda mati. Ya, lam yaqra biha. Baik, walau bagaimanapun kita ulang lagi sekali bahawa Nabi menegaskan dalam hadis yang kedua ini, fa innahu, maka sesungguhnya la salata, tidak sah salat, liman, bagi sesiapa lam yaqra, yang dianya tidak membaca biha, tidak membaca suratul Fatihah, ya, ataupun ummul Quran. Ini adalah hadis-hadis, banyak lagi hadis, saya bawa dua ni sahaja untuk menunjukkan betapa kedudukan suratul Fatihah itu adalah merupakan rukun. Kalau kita sebut dalam bahasa mudahnya, ia adalah salah satu rukun daripada 13 rukun solat, yang mana tidak sah solat kita, ya, tidak diterima langsung solat kita bagi siapa yang tidak membaca suratul Fatihah. Boleh, insya-Allah tuan-tuan, ya, ataupun saya mengajar ni agak laju ni. Ya, kalau apa-apa tolong hantar mesej lah, tulis mesej di tepi tu ada saya baca mesej. Kalau apa-apa persoalan suruh saya perlahankan sikit, ataupun saya ulang lagi sekali, tu boleh. Ataupun persoalan-persoalan kita akhirkan nanti. Kalau nak suruh saya ulang beberapa perbahasan pada poin yang ketiga tadi, insya-Allah saya ulang balik, insya-Allah.
Kalau tak ada apa-apa, saya teruskan seperti biasa. Baik, perkara yang keempat. Perkara yang keempat, hukum imam dan makmum membaca Al-Fatihah. Yang ni huraian kepada hadis-hadis yang kita bawa tadi. Baik, pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i untuk menjelaskan kedudukan hukum tersebut. Kita di Malaysia ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, suka sangat saya beri sedikit penekanan untuk saya, untuk kita semua. Kita, maksud saya ialah selaku orang awam. Ya, selaku orang awam. Orang awam ni maksudnya kita ni bukan ulama lah. Bukan ulama. Kalau ustaz tu okey sikit, tapi ustaz tu sendiri pun kalau saya masih lagi meletakkan diri saya sebagai orang yang wajib untuk ikut mazhab. Apa makna mazhab? Yang ni perbahasan yang panjang. Nanti kita mungkin akan datang nanti kita masukkan perbahasan ini. Ya, kita bahaskan perbahasan ini. Baik. Ya, kebetulan saya juga ada rezeki lah. Ya, Allah bagi rezeki untuk saya baru habis pengajian dalam bidang perbandingan mazhab dan hukum. Cuma saya tak naklah tekankan perkara itu, cuma nak bagi tahunya ialah mazhab ini secara ringkasnya hukum hakam yang telah dirumuskan oleh imam-imam mujtahid. Ya, seperti Al-Imam Syafi'i, Imam Imam Malik, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah. Ini ulama-ulama mujtahid mutlak ataupun mujtahid mustaqil yang mereka ni memiliki kemampuan yang begitu hebat, maka mereka sendiri telah merumuskan hukum-hukum dan mengeluarkan hukum-hukum daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka ini disebut mazhab, iaitu kesimpulan rumusan hukum-hukum yang telah dikeluarkan oleh para alim ulama mujtahid. Okey, walau bagaimanapun saya nak sebut satu-satu perkataan yang disebut oleh Syekh Hasan Al-Banna dalam kitab Risalah Ta'alim beliau. Beliau mengatakan likulli muslim, bagi setiap orang Islam, lam yablugh darajatan nazar, yang mana ilmunya tidak mencapai kepada darajatan nazar, yang mampu meneliti, yang menghalusi al-adillah al-ahkam al-far'iyah, ya, dalil-dalil hukum furu', dalil-dalil hukum cabang. Ya, dalil ni kalau kita nak belajar, nak beramal, mesti ada dalil. Dan dalil ini mesti ada sumber. Maka sumber dalil ini banyaklah. Kalau kita kata dalam pembahagian-pembahagian sumber dalilnya, antara sumber dalil disebut masadirul ahkam al-asliyah, sumber dalil hukum yang asal, yang asas. Ada juga dalil sumber yang asal ni ialah Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Kita ahli Sunnah wal Jamaah ni sumber dalil kita ada 4. Ya, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Yang ni yang disebut sumber dalil hukum yang asas. Ada juga yang dikatakan masadirul ahkam al-far'iyah, dalil hukum yang cabang. Ya, daripada Al-Quran dan Sunnah itu dia akan pecah lagi dalil-dalil yang cabang-cabang. Yang kita duk belajarlah ad-dararu yuzal, la darara wala dirar, al-adah muhakkamah. Tak apa, saya sebut secara ringkas supaya kita orang awam ni sedar diri di mana duduk kita. Termasuk saya lah. Di mana kedudukan kita? Ya, kita sebagai orang awam. Dahlah kita orang awam yang mana ilmu kita tidak mencapai kepada darjat, kepada kedudukan, ya, iaitu kedudukan berkaitan dengan memahami dalil-dalil cabang. Oleh demikian, bagaimana kedudukan kita? Ayyattabi'a imamam min a'immatid din. Hendaklah kita mengikut seorang imam, ya, daripada imam-imam mujtahid. Itu yang dikatakan kita orang awam wajib sebagai orang awam, ya, untuk kita bermazhab. Kerana apa? Kerana tadilah persoalan tadi. Ya, kita tidak mampu memahami detail, ya, dasar-dasar dan cabang-cabang daripada dalil-dalil Quran dan Sunnah. Okey, baik, ya. Maka sebab tu kita bawa di sini, maka kita di Malaysia ni adalah mazhab Asy-Syafi'i. Supaya tidak keliru, tidak celaru, ya, dalam bab memahami hukum-hukum berkaitan dengan ibadah, khususnya ibadah kita kepada Allah. Baik, maka Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahawa membaca Al-Fatihah di dalam solat adalah wajib dan merupakan syarat sah solat. Ini yang pertama. Hukum baca suratul Fatihah dalam solat adalah wajib. Dan sesiapa yang tidak baca surah Al-Fatihahnya, maka solat dia tidak sah, kerana itu adalah salah satu daripada syarat sah solat.
Tidak sah solat sekiranya dia membaca Fatihah walaupun tidak membaca Fatihah walaupun satu ayat. Ya, kalau dia tak baca satu ayat pun tidak sah. Ya, dia baca 6 ayat, dia baca 6 ayat lah. Ya, dan ayat pertama dalam suratul Fatihah mengikut mazhab Asy-Syafi'i ialah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita pergi Mekah, ada orang tanya, Ustaz, kat Mekah tu mereka mengikut mazhab Hambali. Dia katanya mereka mengikut mazhab Hambali. Maka mereka baca perlahan Bismillahirrahmanirrahim dan menjaharkan, ya, menjelaskan bacaan Alhamdulillah. Adapun kita mazhab Asy-Syafi'i, maka kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, kerana dia salah satu daripada ayat Fatihah. Baik, kita cepatkan sikit perbahasan kita, ya. Kerana ada bahas yang lebih detail. Baik, yang kedua, mazhab Asy-Syafi'i mewajibkan para makmum. Ini mazhab Syafi'i mewajibkan, ya, para makmum membaca surah Fatihah di belakang imam, sama ada solat sirriyah, ya, solat yang kita baca perlahan iaitu zuhur dengan asar, ataupun solat jahriyah yang kita baca secara kuat, ya, iaitu solat maghrib, isyak dan subuh. Sebagaimana dalil yang ada inilah yang kita baca sekejap tadi daripada Sayyidina Ubadah bin Samit, la salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, sesiapa yang tidak baca surah Al-Fatihah. Baik. Di sini ada satu perbahasan ringkas saya bawa. Ya, tidak detail lah, mungkin akan datang kita bahas secara detail. Baik, itu lafaz la salata. Kalau kita terjemah dengan bahasa mudahnya, tidak sah salat. Dan yang kedua, lafaz liman, bagi sesiapa yang. Dalam hadis ini adalah lafaz umum. Maka dia merangkumi imam dan makmum. Ya, maknanya wajib bagi imam baca dan wajib juga bagi makmum baca. Yang kedua, wajib juga baca dalam solat sirriyah, wajib juga dia baca dalam solat jahriyah. Ini difahami daripada lafaz umum dalam hadis yang kita baca sekejap tadi. Oleh itu, siapa sahaja yang sama ada dia imam atau dia makmum yang tidak membaca suratul Fatihah, maka solatnya tidak sah. Okey, baik, insya-Allah kita teruskan lagi pada perkara yang kelima. Ya, pada perkara yang kelima. Baik, syarat-syarat sah bacaan Al-Fatihah. Ya, syarat-syarat sah bacaan Al-Fatihah. Yang ini minta maaf, yang ini mungkin ada termasuk silap ni. Ya. Syarat-syarat sah bacaan Fatihah. Yang pertama, membaca dengan tertib susunan ayat tersebut daripada Bismillahirrahmanirrahim diakhiri dengan ya siratal ladzina an'amta alaihim sehinggalah waladdallin. Itu kena tertib, tersusun. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama. Sepatutnya ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiba-tiba dia terus baca, nak cepat, Ihdinas siratal mustaqim. Maka tidak sah Fatihah dia. Bila mana tak sah Fatihah, boleh membawa kepada tidak sah rakaat itu. Okey ya? Kalau tidak sah rakaat itu, yang pertama itu, boleh membawa kepada, kalau dia bagi salam, seluruh solatnya tidak sah. Jadi dia kena ulang balik. Baik, yang kedua, dibaca dengan mualat. Apa makna mualat? Dibaca dengan terus-menerus. Ataupun berturut-turut ayat demi ayat. Jika berhenti, lebih daripada waktu sekadar untuk menarik nafas. Berhenti sekejap tu nak tarik nafas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun tarik nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tarik nafas. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu dikatakan baca berturut-turut. Kalau berhenti, sekadar menarik nafas. Okey ya. Lalu mengeluarkannya lagi. Maka baik, kalau dia tarik nafas, kemudian duduk kejap, tarik nafas lagi. Ya, dalam waktu-waktu tu, maka boleh membawa batal bacaannya. Hendaklah diulang semula daripada awal. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun tarik nafas. Duduk lagi, tarik lagi. Ya. Ini kalau dia sengaja, kemudian barulah nak baca Alhamdulillah, maka dikira terbatal, maka ulang balik daripada awal Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni dengan sengaja lah. Ya, kalau sempuk dan sebagainya, sesemo sempuk nafas, itu cerita lain. Yang ni dia dengan sengaja menarik nafas. Baik, yang ketiga, membaca semua ayat-ayat Fatihah dengan memelihara makhraj dan sifat huruf. Yang ni saya nak ingatkan ya. Saya ada tulis satu buku 55
Ya, satu buku 55 kesalahan suratul Fatihah. Ya, kesalahan pembaca surah Fatihah dalam solat. Yang ni mungkin pada masa akan datang nanti kita susun balik. Ya, antara salah satu daripada perkara yang saya bagi penekanan ya dalam bab ini ialah yang paling penting suratul Fatihah ni ialah berkaitan dengan makhraj dan sifat. Ya, makhraj dan sifat. Saya cerita ringkas. Sesiapa yang membaca Al-Quran, sama ada dia imam ataupun dia makmum, sama ada dia baca dalam sembahyang atau dia baca di luar daripada sembahyang, dia mungkin terlibat dengan dua jenis kesalahan. Kesalahan pertama disebut lahnul jali. Kesalahan yang kedua disebut lahnul khafi. Kesalahan yang pertama lahnul jali, dia ada 3 jenis kesalahan. Yang pertama salah makhraj, ya, salah sebutan makhraj. Yang kedua salah sifat, sifat-sifat huruf. Yang ketiga salah tanda bacaan. Ya, tanda bacaan. Nanti dalam bab yang perkara yang kelima ataupun keenam nanti ataupun ketujuh nanti saya akan huraikan yang ni. Baik, cuma saya ulang lagi sekali. Sesiapa yang jadi makmum atau dia jadi imam yang dia baca Quran atau dia baca di luar daripada sembahyang, dia mungkin terlibat dengan 2 jenis kesalahan. Pertama lahnul jali, kesalahan yang nyata dan jelas. Yang kedua lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi. Baik, kesalahan yang nyata dan jelas ni ada 3 kesalahan. Kesalahan pertama ialah pada makhraj. Kesalahan kedua iaitu pada sifat huruf, kerana setiap huruf ada sifat. Kesalahan yang ketiga salah tanda bacaan. Maka sesiapa yang melakukan pada bacaan Fatihah atau rukun-rukun qauli, ya, boleh mendatangkan batal rukun qauli itu, dan kalau tidak dibetulkan dalam masa yang sama dalam salat itu, maka boleh mendatangkan batalnya rakaat itu. Kalau tidak ditambah rakaat yang batal itu, boleh membatalkan solatnya. Dan hukum bacaan itu adalah hukumnya haram dan berdosa. Kesalahan yang kedua ialah lahnul khafi, kesalahan tersembunyi, iaitu salah pada hukum bacaan. Ada 3 juga kesalahan dia. Salah pada hukum bacaan, ya, iklab, idgham, dia tak dengung contohnya. Yang kedua salah pada hukum mad, tidak menggenapkan harakat mad. Waladhdallin 6 harakat. Mak lazim kalimi musaqqal. Dia baca 5, dia baca 4, dia baca 5,5. Maka masih lagi salah kerana tidak menggenapkan harakat mat. Yang ketiga ialah tidak sempurnakan sifat. Yang ni saya akan bahaskan dalam perkara yang selepas daripada ini, insya-Allah. Okey ya. Jadi wajib kita belajar makhraj dan sifat. Kerana makhraj dan sifat ini akan menyebabkan kita batal Fatihah kita dan batal solat kita. Makhraj dan sifat ni ya. Baik. Yang keseluruhnya membaca semua tasydid. Tasydid ada 14 dalam suratul Fatihah. Tolong genapkan semua. Contoh dia solat zuhur. 14 kali 4. 56. Setiap rakaat ada suratul Fatihah. Setiap satu Fatihah ada 14 sabdu. Ya, maka 4 rakaat 14 kali 4 56. Ya, betul ya? 56. Maka kalau dia bagi salam, dia hanya ada 55 ataupun 53. Beberapa tasyaddah dia tertinggal, maka tak sah Fatihahnya. Dan tak sah Fatihahnya, tak sah rakaat itu. Dan kalau dia tak tambah di akhir rakaat itu, maka batal semua solat dia. Yang kelima, tidak berhenti lama ketika membaca surah Al-Fatihah. Macam tadi dah tak berhenti lama. Contohnya duduk sibuk ambil nafas begitu lama. Dan dengan sengaja pula, maka batal Fatihah ketika itu, maka kena ulang balik. Baik, yang keenam, membaca surah Fatihah dengan berdiri. Untuk solat fardu jika mampu berdiri. Ya, kerana berdiri itu hukumnya bagi siapa yang mampu. Tapi kalau siapa yang uzur, dia kena berdiri sekadar mampu dulu baca Fatihah. Contohnya dia baca Fatihah daripada ayat 1 hingga ayat 5. Kemudian masa berdiri. Ya, bagi orang yang uzur lah, pakcik-pakcik kita, ya, atuk-atuk kita yang uzur, dia solat pakai kursi tu, walau bagaimanapun dia kena solat berdiri dulu sekadar yang mana yang termampu. Dan baca Fatihah semasa berdiri. Kalau dia baca 3 ayat, dia mampu masa berdiri, kena baca masa berdiri 3 ayat, kemudian barulah dia boleh duduk. Ya, kerana dia dah mungkin dah terhuyung hayang, rasanya nak jatuh, baru dia boleh duduk. Tapi selagi mana dia mampu berdiri, maka Fatihah ni mesti baca dalam berdiri untuk solat fardu. Lain kalau solat sunat boleh. Baik, yang ketujuh sekurangnya mendengar sendiri bacaannya. Iaitu dia mendengar di lidahnya, di telinga dia sendiri. Ya, hendaklah dia baca, ya, bismillahirrahmanirrahim, dia dengar di telinga dia. Kenapa? Kerana dia nak pastikan makhraj tu keluar dengan betul. Sifatnya betul. Kalau tebal sifatnya, kalau nyaring sifatnya, kalau syiddah kuat sifatnya. Boleh ya? Tetapi jangan sampai dengar orang sebelah. Masa saya di Yaman dulu pernah saya mengaji, lebih kurang
jarak saya dengan guru tu tak sampai satu hasta lah. Ya, saya duduk dengan guru tu. Kerana kita talaki, kita duduk. Maka masa tu guru saya Syekh Munir Bazahir. Ya, Syekh Munir Bazahir, dia kata, kamu dengar aku baca. Ya, kamu dengar aku baca. Dia pun bacalah. Dia gerakkan bibir dia. Ya, saya duduk dekat, lebih kurang satu hasta lah. Ya, jarak dengan dia. Duduk depan dia. Dia kata, kamu dengar tak aku baca? Saya kata, tak dengar. Aku dengar di telinga aku, dia kata. Aku dengar di telinga aku. Maka itulah syarat sah baca Fatihah. Kamu tak dengar. Sebab syaratnya hanya aku yang baca, aku yang kena dengar. Kalau kita baca, orang lain dengar, itu imam nama dia. Yang ni makmum. Kalau dia baca, orang lain dengar. Itu imam. Jadi imam ada satu saja. Nanti semua orang lain jadi imam. Boleh ingat ya? Baik. Seterusnya, yang ke-8, membaca ayat surah Fatihah tidak diselang dengan kalimah perkataan lain yang bukan menjadi maslahah kepada solat. Ya, tidak perlu sangat-sangat kepada solat. Okey ya? Nanti baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian duk sebut benda-benda lain, itu tidak sah. Yang ke-9, membaca surah Fatihah dengan niat melaksanakan rukun. Mesti niat. Ya, sebagaimana yang kalau kita baca, tuan-tuan saya nak sarankan, mungkin semalam tuan-tuan bersama dengan Dr. Zuhaili. Mungkin dia ada sarankan. Saya pun tak bersama semalam mengikuti program beliau. Antara kitab yang terbaik tuan-tuan baca untuk orang awam, kalau tak faham, rujuk guru-guru ialah Fiqhul Manhaji. Ya, Fiqhul Manhaji ala mazahib al-Imam Asy-Syafi'i. Fiqh Manhaji mengikut mazhab Imam Syafi'i. Ada dijual di kedai. Ya, dalam bab solat. Ya, dia dalam bab solat, terjemahan yang pertama. Setiap rukun yang kita lakukan mesti ada niat. Ya, niat kenapa? Kerana menunaikan rukun solat. Sebab contoh baca Fatihah. Macam saya sebut tadi lah, ada orang niat baca Fatihah untuk jadi rawatan, syifa. Ada orang baca Fatihah untuk jadi wiqayah, sebagai pelindung kepada diri dia. Ada juga orang baca Fatihah kerana Fatihah itu doa. Niat doa. Maka sebab itulah bila mana kita baca Fatihah, kena niat melaksanakan rukun solat. Kalau tidak, tak sah bacaan Fatihah itu. Ni syarat-syarat baca Fatihah. Ya. Saya sarankan buku tadi, kenapa? Kerana setiap rukun, dia letak syarat. Dalam kitab tersebut. Macam inilah dia senaraikan syarat. Ya. Disenaraikan syarat, ada berapa syarat untuk sahkan bacaan Fatihah. Kalau tak cukup syarat ini atau melanggar syarat ini, tak sah Fatihah. Bila mana tak sah Fatihah, kita punya yang pertama tadi tidak sah. Ya, iaitu berkaitan dengan rakaat pertama. Baik, yang ke-10, membaca Fatihah dengan bahasa Arab. Ya, tak sah baca dengan bahasa lain. Ya, kita cepatkan sikit ya. Yang ke-6, 14 sabdu dalam surah Al-Fatihah. Ini yang saya sebut tadi. Kita sebut dalam kitab I'anah At-Talibin, dan kita boleh rujuk dalam mana kitab mazhab Syafi'i. Ada Imam Syafi'i mengatakan sesiapa yang baca Fatihah tak menggenapkan 14 sabdu dalam surah Al-Fatihah maka tidak sah. 14 sabdu tu yang ni yang saya senaraikan. Ya. Dalam pada kalimah Allah, huruf lam. Yang kedua huruf ra pada kalimah Ar-Rahman. Huruf ra pada kalimah Ar-Rahim. Huruf lam. Yang ni yang saya senarai ya. Yang pertama ni. Lam jalalah pada kalimah Allah. Rabbi, huruf ba. Ra dengan ra yang 6 yang ke-7 pada Ar-Rahman Ar-Rahim pada ayat yang ketiga. Malik Yaumiddin, huruf dal. Yang ke-9 huruf ya. Pada iyyaka na'budu yang ke-10 huruf ya juga pada wa iyyaka. Yang ke-11 huruf sad. Ihdinas sirat. Ya, jangan baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Maka tak sah kerana meninggalkan sabdu yang ke-11. Ya, sabdu yang ke-12 pada kalimah allazi. Siratal ladzi. Talladzi. Jangan baca siratal ladzi. Ya, nak cepat ataupun baca perlahan. Semasa solat zuhur dengan solat asar tu tolong betulkan betul-betul. Biar kita dengar betul-betul bahawa kenapa? Kerana sabdu ini menunjukkan ada 2 huruf. Ya, ada 2 huruf. Kalau kita tak baca sabdu tu berarti kita telah buang 1 huruf. Maka tidak cukup 1 huruf daripada surah Al-Fatihah itu tak sah Fatihah. Kemudian huruf dad. Ya, huruf sepanjang tepi lidah
ya, menekan ke geraham atas. Nanti kita sebut nanti. Ya, hurufnya sepanjang tepi lidah, iaitu daripada pangkal lidah hingga ke tepi hujung lidah. Maka di situ ada huruf dad, yang mana dad itu di atasnya ada sabdu. Yang ke-13. Kemudian pada huruf lam. Walad dallin. Huruf lam mesti ada sabdu, itu sabdu yang ke-14. Maka sesiapa yang baca suratul Fatihah tidak menggenapkan 14 sabdu ini, Imam Syafi'i kata tidak sah solatnya. Ya, kenapa? Kerana sabdu itu ada 2 huruf di situ. Kalau tak baca dengan sabdu, berarti 1 huruf ia telah tidak ada dalam suratul Fatihah. Okey, perkara yang ke-7 juga saya nak bincangkan secara ringkas. Ada 7 huruf tidak ada dalam suratul Fatihah. Okey ya. Huruf sa, huruf jim, huruf kha, huruf zai, huruf shin, huruf dha, huruf fa. Saya dalam mengajar Quran, dah agak lama juga saya tak mengajar Quran. Kalau dulu dah dekat 20 tahun juga saya mengajar Quran ya. Apa yang saya nak sebut begini, bukan nak sebut yang tu sangat. Saya antara apa yang saya ajar ialah huruf ni, kalau kita ajar anak kita atau kalau kita sendiri yang baca, ya, hendaklah kita sebut dengan betul. Bukan sebut huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Itu yang menyebabkan bila mana kita baca Quran, makhraj kita tak sempurna. Ya, jadi kalau kita nak ajar anak-anak kita nanti, kita kena sebut huruf alif, ba, ta, sa, jim, kha. Itu cara sebutan huruf. Ya, kerana yang saya tunjuk sini, contohnya di sini, ni huruf apa ni? Ni huruf sa. Huruf sa, bukan huruf sa. Kalau huruf sa baris atas. Ya. Ejaannya sa, alif, hamzah untuk sebutan mesti dieja. Maka ejaannya sa, alif, hamzah, hurufnya sa, iaitu huruf hujung lidah. Ya, huruf hujung lidah dikeluarkan antara gigi atas dengan gigi bawah. Huruf tha. Tak apalah, walau bagaimanapun tajuk kita di sini ataupun perbahasan kita yang ke-7 ialah huruf tidak ada yang tidak ada dalam surah Fatihah. Iaitu huruf tha, lagi sekali saya ulang, jim, kha, zai, shin, dha, fa. Ini tak ada dalam surah Fatihah. Baik. Sekiranya pembaca surah Al-Fatihah memasukkan mana-mana huruf tersebut semasa membaca surah Al-Fatihah, maka bacaannya tidak sah. Apabila bacaan tadi dibaca dalam solat, akan menyebabkan solatnya tidak sah. Contohnya, sekiranya pembaca memasukkan huruf shin, menggantikan bacaan huruf sin. Ya. Huruf shin, huruf pertengahan lidah. Huruf shin, huruf sin, huruf hujung lidah menekan belakang gigi gunting bawah. Jadi pada kalimah bismillah, contoh dia baca bismillah, dia tambah huruf shin, dia masukkan huruf shin, maka bacaan Fatihahnya tidak sah. Baik, maksud saya di sini ialah mengikut qiraat yang kita baca. Yang ni dalam bab qiraat, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, Al-Fadhil Ustaz Ubaidillah, ya, yang menjadi host kepada Google Meeting kita ni, beliau adalah pakar qiraat. Yang ni saya bahas ni ialah qiraat yang kita baca, qiraat Hafs an Asim. Ya. Ataupun riwayat, minta maaf saya. Kita riwayat daripada Hafs. Yang ni kepakaran Al-Fadhil Ustaz Ubaid. Mungkin lepas pada ni kita akan susun bagaimana kalau tuan-tuan minat lah. Sebab ilmu ni, kalau boleh kita detailkan yang ni dulu, bahaskan yang ni dulu. Yang saya kata ni qiraat yang kita baca di Malaysia. Adapun qiraat lain yang ada huruf dha, yang tu dalam bab qiraat lain. Kalau dia baca dalam bab qiraat, itu betul. Tapi baca, dan majoriti dunia ni baca, insya-Allah boleh ya.
Mohon respon pada tuan-tuan ni. Skrin saya masih ada tak? Saya punya dokumen tu. Okey, sekejap ya. Sekejap tuan-tuan, insya-Allah saya buka balik insya-Allah. Okey, dah ada ya. Minta maaf ada tergendala sikit, mungkin line saya tak okey. Dia terputus sekejap tadi. Okey, kita teruskan di mana tadi ya? Berkaitan dengan huruf isti'la. Okey, saya ringkaskan begini. Dah ada ya? Okey, baik. Saya ringkaskan secepat mungkin sebab kita masanya singkat. Saya ringkaskan begini. Bila mana kita baca Quran, di dalam suratul Fatihah itu ada 6 huruf isti'la daripada 7 huruf isti'la. Baik, isti'la ni ialah huruf yang meninggi. Huruf yang meninggi, dan bila mana dia berada dalam suratul Fatihah ataupun surah-surah Al-Quran, dia dibaca dengan tebal. Tebal ni ada 5 tahap tebal. Ya, paling kuat tebal, sangat kuat tebal, sederhana tebal dan kurang kuat tebal. Mengikut keadaan baris. Ya, baik. Kalau huruf isti'la, huruf kha, huruf sad, dad, ta, dha, ghin, qaf. 7 huruf ni kalau dia berbaris di atas, selepasnya ada huruf alif mat. Contohnya kita baca di sini dia paling kuat tebal. Contohnya ad-dallin. Huruf dad yang berbaris di atas, selepasnya ada huruf alif mat, maka dia baca paling kuat tebal. Kenapa paling kuat tebal? Kerana tebalnya mesti 2 harakat sebab ada huruf mat. Yang kedua sangat kuat tebal kalau dia hanya berbaris di atas sahaja, selepasnya tidak ada huruf alif mat. Contoh ihdinas sirata. Apa makna tebal? Ibarat suara memenuhi mulut. Ta. Ya, contoh kita ra dengan ri. Ra baris atas tebal, ra bunyi memenuhi mulut. Kalau ri ibarat suara tidak memenuhi mulut, yang tu mana menipis. Jadi paling kuat tebal bila mana huruf tersebut berbaris di atas, selepasnya ada huruf alif. Kemudian kalau huruf itu berbaris di atas sahaja, dia hanya sangat kuat tebal. Kalau huruf tersebut berbaris di hadapan, ghairil maghdu, huruf dha berbaris depan, kuat tebal. Kalau dia berbaris sukun, ya, kalau huruf-huruf isti'la tadi yang 7 tadi berbaris sukun, maka dia baca sederhana tebal. Dan bila mana dia berbaris di bawah, ihdinas siratal mustaqim, huruf qaf tadi tak boleh lagi dibaca qim, tebal. Terlalu kuat tebal. Kerana dia dah baris bawah, dia jadi kurang kuat tebal. Ilmu ni dia tak boleh belajar dalam masa 2-3 minit lah. Walau bagaimanapun, tuan-tuan tolong ambil perhatian semasa baca Fatihah. Baik, yang ke-9, bacaan surah Fatihah yang paling afdal. Bacaan Fatihah yang paling afdal saya sebut ringkas. Kita baca satu ayat demi satu ayat. Ni hadis yang saya bawa di sinilah ya. Ya, bahawa daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha berkata sesungguhnya Nabi SAW apabila Nabi baca Fatihah, Nabi potong satu ayat demi satu ayat. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin, satu ayat. Ya.
Ni salah satu daripada bacaan yang sempurna dalam solat. Boleh tak boleh kita sambung? Boleh. Ya, contohnya kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Boleh. Tapi yang ni kita kena belajar. Sebab dalam bacaan surah Fatihah ni dia ada 3 bentuk wakaf dan ibtida'. Yang ni tajuk dia merujuk pada tajuk wakaf dan ibtida'. Ya, ada wakaf yang tam, wakaf yang sempurna. Ada juga yang disebut wakaf yang harus. Boleh baca begini. Ada juga wakaf yang qabih. Jadi walau bagaimanapun, yang ni saya tinggalkan di sini dulu untuk saya sebut bahawa yang paling afdalnya ialah kita orang awam, kalau kita tak baca atau tak belajar tentang wakaf, di mana nak wakaf, di mana nak mula balik, wakaf dan ibtida', kerana merujuk kepada suratul Fatihah ni, dia ada wakaf dan ibtida'nya ada 3 jenis. Ada yang qabih. Qabih ni ialah kalau contohnya kita sebut nafas pada ayat yang terakhir. Kalau sebut nafas hanya bahagi 2 saja, jangan bahagi 3. Ada orang dia bahagi 3 tu wakaf yang qabih. Ya, kalau guru saya kata tak sah bacaan tu. Ya, contoh kita baca siratal ladzina an'amta alaihim. 1 kita berhenti. Ghairil maghdubi alaihim. 2 kita berhenti. Waladdallin. 3. Ayat ni ulama kata wakaf ni wakaf yang qabih. Yang buruk sangat wakafnya. Dan kalau guru saya dia kata tak sah bacaan Fatihah tu, tak sah ayat tu. Ya, kerana ayat yang sempurna yang paling afdal kita mazhab Syafi'i, kita baca daripada awal sampai akhir. Ya, ataupun kita bahagi 2 kalau kita semput nafas. Baik, yang terakhir untuk kuliah kita pagi ini, perbahasan yang ke-10, iaitu bacaan Fatihah yang merujuk pada makmum yang muafiq dan masbuk. Muafiq dan sebut. Saya baca terus pada permasalahan. Orang yang muafiq, kita tahu orang muafiq ya, yang sempat dengan imam daripada awal lagi membaca Fatihah. Dah sempat membaca Fatihah. Masbuk orang yang datang lewat tu mudah bahasa. Yang ni satu tajuk khusus yang kita kena baca satu kitab. Walau bagaimanapun saya sebut masalah-masalah untuk gambaran kepada tuan-tuan. Baik, orang yang muafiq dimaafkan oleh syarak. Sekiranya tertinggal 3 rukun. 3 rukun di sini adalah 3 rukun yang panjang. Kerana sembahyang ni ada rukun panjang, ada rukun pendek. Rukun panjang, contohnya qiyam, rukun panjang. Rukuk, rukun panjang. Iktidal, rukun pendek. Ini kena belajar lagi lah. Mungkin Ustaz Zuhaili dah bentangkan pada kita pada pengajian yang lepas. Baik, jadi orang muafiq dimaafkan oleh syarak sekiranya tertinggal 3 rukun daripada imamnya. Ya, dia tertinggal, contohnya imam dah rukuk. 1 rukun panjang, imam iktidal. Kemudian imam sujud pertama. Kemudian imam bangkit daripada sujud, duduk antara 2 sujud. Imam rukuk yang kedua, itu qiyam, rukuk, kemudian sujud pertama dan sujud kedua, tu rukun panjang. Jadi tertinggal 3 rukun. Sebab apa? Kerana orang tu lambat baca Fatihah. Lambat tu pula kerana tabiat. Dia baca Fatihah ni ada 3. Pertama lambat. Yang umum, yang biasa, yang normal itu tak termasuklah. Yang ni nak dikira Fatihah kita sah tak sah. Jadi kalau kita muafiq, Fatihah kita sah. Kalau imam dah rukuk, imam dah sujud, kita masih duduk baca Fatihah lagi. Kenapa kita baca Fatihah lagi? Kerana lambat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi lambat tu kenapa? Kerana tabiat semula jadinya memang dia lambat. Orangnya jenis lambat. Ya, bukan lembab, lambat. Tapi bukan kerana was-was. Tapi kalau dia lambat sebab dia was-was, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian was-was lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah dengar orang baca Bismillahirrahmanirrahim, imam dah bangkit rakaat kedua dah. Ataupun rakaat kedua dah, silap saya rakaat kedua. Dia baru habis baca Fatihah. Tapi bukan kerana lambat, kerana dia was-was. Yang itu tidak dimaafkan. Ya, tidak dimaafkan. Sekiranya dia belum sempat menghabiskan bacaan, lalu imam memulakan pergerakan untuk sujud selepas iktidal, maka batal solat dia. Ya, sebab dia was-was. Kecuali dia niat mufarakah. Okey, itu yang pertama. Jadi, yang kedua, orang muafiq yang syak sebelum dia rukuk. Sebelum dia rukuk, dia syak. Ya, dan imamnya rukuk. Adakah dia sudah membaca Fatihah? Ya. Sebelum dia nak rukuk, sebab apa? Sebab imam dia dah rukuk. Tiba-tiba dia ingat. Dia syak. Aku ni dah baca Fatihah ke belum?
Maka dia kata dia belum baca. Maka wajib dia baca Fatihah. Dan dimaafkan tertinggal 3 rukun. Okey ya. Baik, yang ketiga seorang muwafiq yang lupa membaca Fatihah. Dia lupa. Sehingga imam dia rukuk. Tetapi makmum berkenaan belum lagi rukuk. Kemudian dia teringat bahawa dia belum lagi baca Fatihah. Maka dia wajib baca Fatihah. Boleh ya? Baik, yang keempat seorang muwafiq yang syak. Adakah dia telah membaca Fatihah ataupun belum? Atau dia teringat bahawa dia belum membaca. Sedangkan imam dan dia sendiri sudah rukuk. Ya, rukuk dulu. Yang tadi sebelum rukuk dia syak dah baca ke belum? Maka ketika itu wajib dia baca. Tapi yang ni imam rukuk, dia pun rukuk. Lepas rukuk tu barulah dia teringat, dia syak. Maka hukumnya tidak boleh lagi dia kembali qiyam membaca Fatihah. Tetapi wajib ke atasnya mengikut imam dan selesai salam dia hendaklah menambah 1 rakaat. Ni isu Fatihah ni tuan-tuan. Ya, tak termasuk isu rukun-rukun yang lain lagi. Baik, yang kelima seorang yang muwafiq, yang syak sesudah dia rukuk. Ya, sedangkan imam belum lagi rukuk. Hukumnya yang ni orang tak tahulah dia termenung ke apa, dia rasa imam dah rukuk, dia pun rukuk. Rupanya dia dapati imam belum rukuk lagi. Maka wajib dia kembali balik untuk qiyam dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Dia wajib kembali balik. Ya, contoh kita kata, ya, tahu-tahu dia rukuk. Rupanya imam dia tak rukuk lagi. Tak tahulah dia terlupa ke ataupun dia tersilap ke apa, semua sekali bukan sengaja ya. Ya, sengaja tidak tak boleh lah. Wallahu a'lam. Baik, yang keenam, orang muwafiq yang tertinggal membaca Fatihah kerana sibuk membaca doa iftitah. Lalu imam rukuk sebelum dia sempat menghabiskan bacaan Fatihah. Wallahu a'lam lah dia baca doa iftitah tu panjang mana, macam mana dia baca, lambat sangat sehingga kan imam dah habis baca Fatihah, imam dah habis baca surah, imam dah rukuk dah pun, dia tak itu lagi, kemudian sebelum dia sempat baca Fatihah, sama ada dia telah membaca separuh atau sempat walaupun 1 ayat, hukumnya wajib dia membacanya dan dimaafkan tertinggal 3 rukun. Baik, yang ketujuh, orang muwafiq yang sedang menunggu saktah imamnya, iaitu memperhatikan bacaan Fatihah imamnya untuk mendapatkan sunat. Ya, dan bercadang membaca Fatihah apabila imamnya membaca surah. Nanti akan tetapi apabila imam selesai membaca Fatihah tersebut, terus rukuk. Tanpa membaca mana-mana surah. Surah tu sunat ya. Surah tu sunat. Ya, kita baca Fatihah tu wajib, lepas baca Fatihah tu baca surah. Jadi dia duduk dengarlah dulu imam dia baca. Untuk mendapat pahala sunat di sini Imam Mazhab Syafi'i, dengar imam baca dulu. Baca Fatihah. Dia ingat nak baca Fatihah itu selepas daripada imam selesai baca Fatihah, sebab imam baca surah. Imam baca surah itulah dia nak baca Fatihah. Tiba-tiba imam terus rukuk, imam tak baca surah kerana surah tu sunat. Ya. Oleh itu makmum tidak sempat membaca Fatihah, maka hukumnya wajib dia membaca, dia maafkan ketinggalan 3 rukun. Ketinggalan 3 rukun ni maknanya imam rukuk, dia tak habis lagi. Kemudian imam i'tidal, dia pun tak habis lagi. Imam rukuk yang pertama, dia tak habis lagi. Boleh lagi dia teruskan baca Fatihah. Ya. Kemudian imam duduk antara 2 sujud, dia tak habis lagi. Ya. Kemudian jangan sampai imam rukuk kedua, kemudian imam bangkit balik. Ketika tu dia kena mufarakah, tidak batal solat dia. Baik, berkaitan dengan masbuk. Masbuk ni mudahlah tuan-tuan sekalian ya. Saya baca yang terakhir di sini. Makmum yang masbuk hukumnya dimaafkan meninggalkan bacaan Fatihah. Ini kerana surah Fatihah yang belum dibaca atau sempat dibaca sebahagian sahaja oleh makmum itu, semuanya ditanggung oleh imam. Jadi kita fahamlah, kita datang, imam tu, kita datang, imam dah baca Fatihah dah habis, imam pun dah baca surah. Surah pun tinggal 1 ayat yang terakhir. Kita pun masuk, kita angkat takbir, imam pun rukuk dah. Maka kita terus rukuk bersama dengan imam, yang dimaafkan. Ya, kerana dia adalah makmum yang masbuk. Wallahu a'lam. Jadi di sinilah saya kalau ada soalan. Okey, soalan pertama, saya adalah seorang muallaf. Okey, baik ya tuan ya. Jadi makhraj saya dalam bacaan Al-Fatihah untuk tidak seberapa. Adakah batal solat saya disebabkan baca Fatihah saya masih belum sempurna? Tidaklah ya. Dia begini, pertama sekali tuan ya, pertama sekali kita kena belajar. Dan dalam tempoh kita belajar ni, salah satu kelebihan orang belajar ni ialah banyak perkara kesilapannya dimaafkan. Tetapi di samping tu dia kena terus belajar dan kena terus perbetulkan. Dan dia tidak sengaja membaca dengan salah. Ya, contoh kita kata huruf sin tadilah. Ya, huruf sin tadi. Ya, bismil. Sepatutnya huruf sin, huruf hujung lidah. Ni hujung lidah di sini ke depan. Kalau depan ni tepi hujung lidah.
Huruf sin ialah huruf hujung lidah daripada sini menekan ke belakang gigi gunting bawah begini. Bis, bis. Okey ya? Baik. Cuma dia baca bunyi shin. Bish. Shin ialah huruf pertengahan lidah. Ni tengah lidah. Huruf shin kat sini. Huruf sin kat sini. Tapi oleh kerana Tuan sebut bahawa Tuan adalah mu'allaf, masih lagi dalam belajar, tidak tepat setepatnya lagi makhrajnya, maka dia dimaafkan. Ya, kerana dalam tempoh kita duduk tengah belajar. Dan kita juga jangan sengaja. Kerana kita kena tahu. Pertama sekali tahu. Huruf sin dengan huruf shin, apa beza dia? Pertama beza dia pada makhraj. Makhrajnya di mana? Iaitu huruf shin, pertengahan daun lidah, menekan pada langit-langit keras. Huruf sin ialah huruf yang berada di tepi hujung lidah, menekan di belakang gigi gunting bawah. Lidah kita akan jadi macam ni. Tekan di gigi bawah. Maka bila mana kita sudah belajar dan di saat kita ingin membetulkan sehinggalah sempurna, maka dimaafkan. Kecuali jangan sengaja. Dah tahu dah sin, baca juga dengan shin. Itu salah. Baik, soalan kedua, apa makna mufarakah? Mufarakah tu ialah kita niat tidak lagi ikut imam. Tu bahasa mudahnya. Ya, saya bawa contoh tadi. Ya, contoh ya. Kita ni jenis syak macam syak tadi lah. Syak tadi. Imam dah rukuk. Kita syak. Adakah kita dah baca Fatihah ataupun belum? Maka kita kata, belum lagi. Maka kita pun bacalah. Kita pun bacalah suratul Fatihah. Bila mana kita baca surah Fatihah, imam duduk tengah rukuk, imam i'tidal. Okey, kita teruskan lagi baca Fatihah kita. Kemudian imam sujud pertama. Kita belum habis lagi. Baca lagi. Kemudian imam bangkit daripada sujud pertama tadi, duduk antara dua sujud. Okey, boleh lagi. Baca lagi, tak habis lagi. Kemudian imam sujud yang kedua. Imam sujud yang kedua, kita tak habis lagi. Tak habis ni, syarat yang pertama tadi, sebab dia lambat sangat baca Fatihahnya. Sebab itu sifat dia. Kemudian, sepatutnya dia kena habiskan Fatihahnya ini sebelum imam bangkit daripada sujud yang kedua itu. Okey, baik. Dia tak sempat habiskan juga. Ya, dia duduk ayat yang terakhir, imam bangkit daripada sujud kedua, duduk istirahat, kemudian imam bangkit naik. Dia tak habis juga baca Fatihahnya, imam dah bangkit daripada sujud. Pada waktu itu, dia kena niat mufarakah. Tidak lagi ikut imam tu. Kalau dia masih lagi ikut imam, maka solat dia ketika tu batal kerana dia telah tertinggal 3 rukun yang panjang daripada imam. Okey ya? Jadi apa makna mufarakah? Mufarakah ialah kita tidak niat untuk ikut lagi imam yang kita ikut daripada awal tadi kerana kita tertinggal rukun tadi. Wallahu a'lam. Dia sebenarnya dalam bab solat ni maknanya kena kita masih kena belajarlah ya. Kena belajar, jangan itu. Wallahu a'lam. Ada soalan lain ya? Ada tak soalan-soalan lain? Silakan tuan-tuan dan puan-puan ya. Ada soalan, lagi saya belajar, lagi saya pening. Sebab terlalu banyak sangat pandangan. Ya, lagi saya belajar, lagi saya pening Ustaz. Sebab itulah tuan-tuan, muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita sebagai orang awam ni, daripada tadi saya pesan, saya dan tuan-tuan, kita kena dalam bab beribadah ni, kita kena ikut satu mazhab. Ya, satu saja ikut mazhab. Itu pertama sekali, iaitu apa yang telah diputuskan oleh pihak berwajib, pihak yang ada autoriti di negara kita, iaitu Majlis Fatwa Kebangsaan JAKIM, yang telah memberi satu keputusan daripada pihak kerajaan kita, kita Malaysia ni bermazhab Syafi'i. Satu. Yang kedua pula, kita kena belajar, kita kena belajar fiqh mazhab Syafi'i dengan guru-guru yang bermazhab Syafi'i. Yang ni dalam bab ibadah.
Okey ya? Ada ya? Itu jawapan saya. Pertama sekali saya ulang balik. Pertama sekali pertama sekali kita mesti ikut mazhab Syafi'i. Jangan sekejap ikut mazhab Syafi'i, sekejap duk ikut mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, sekejap duk ikut mazhab lain. Jangan. Yang kedua, kalau nak belajar kitab fiqh, belajar kitab fiqh Imam Syafi'i. Ya. Kalau kitab baru yang terbaru saya sebut tadilah yang paling mudah untuk kita orang awam yang telah diterjemah, Fiqhul Manhaji ala Mazahib Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, kalau kita belajar kitab-kitab yang rendah yang biasa-biasa, kita belajar kitab Fathul Qarib. Matan Ghayah wa Taqrib tu kita kena belajar yang tu. Kemudian belajar dengan ustaz-ustaz yang bermazhab Syafi'i. Ada ke ustaz kita yang tak ikut mazhab Syafi'i? Ustaz kita di Malaysia ni ada juga yang dia membawa pandangan-pandangan daripada mazhab lain kepada orang awam. Sebab tu saya secara peribadinya saya tidak bersetuju. Ya, saya tidak bersetuju ustaz-ustaz ni bila mana dia mengajar fiqh 4 mazhab kepada orang awam. Ya, kerana ilmu itu bukan ilmu untuk orang awam, ilmu untuk orang ahli-ahli akademik, pelajar-pelajar universiti, khususnya dalam bidang perbandingan mazhab dan sebagainya. Kenapa? Kerana kita hidup dalam sebuah negara, ya, kerana keperluan negara itu luas dari segi hukumnya. Sebab tu zakat kita bayar mengikut mazhab Malik. Tapi bukan kita yang tentukan, pihak berwajib yang tentukan. Kerana semua mazhab itu adalah diterima dan sah. Tetapi kita orang awam kena satu mazhab, kemudian belajar fiqh Syafi'i. Kalau ada ustaz nak mengajar kita, ustaz nak mengajar fiqh apa dalam bab solat ni? Fiqh Syafi'i ya? Ya. Boleh ikut. Kalau saya nak mengajar fiqh 4 mazhab, tu jangan ikut. Ya, kerana menyusahkan kita, memeningkan kita. Yang ketiga, kita kena belajar dengan ustaz yang ikut mazhab Syafi'i. Baik, kemudian minta baca full Al-Fatihah daripada ustaz. Okey, baiklah insya-Allah ya. Ni harap ni yang terakhirlah insya-Allah. Ya, ada soalan lain? Apa pendapat ustaz setelah belajar kadang-kadang ia akan mengganggu Fatihah semasa solat? Maksudnya kadang-kadang terpaksa diulang balik sebab salah baca. Okey. Salah tu yang pertama, kalau kita baca salah tu kategori mana? Kategori yang pertama lahnul jali ataupun kategori yang kedua lahnul khafi. Kalau kategori pertama lahnul jali, salah makhraj, salah sifat atau salah tanda bacaan, yang ni kena ulang. Ya, contohnya dia baca alhamdulillah, alham. Sepatutnya alhamdulillah, tu salah tanda bacaan, maka yang tu kena ulang. Jangan baca alham, baca alham. Yang tu kena ulang. Dan wajib ulang. Okey ya? Dan ulang tu pula jangan lebih 3 kali. Sekali ataupun 2 kali. Paling banyak 3 kali. Jangan lebih 4, 5, 6 kali. Kenapa? Kalau dah 5, 6 kali itu bukan memperbetulkan yang salah. Itu dah jadi was-was. Itu tolong bahaya ya. Bahaya. Jangan ulang dalam pembetulan lebih pada 3 kali. Allah Maha tahu dan Allah Maha sempurna. Dia boleh menerima kita. Okay, ya? Tapi dia kata setelah belajar kadang-kadang mengganggu Fatihah. Bukan setelah belajarlah menyempurnakan Fatihah. Kita tahu dah yang betul. Kita tahu yang salah. Cuma kalau salah tu kategori pertama, betulkan balik. Kalau tidak, batal solat. Atau batal Fatihah dan boleh membawa batalnya solat. Tapi kalau ulang, dalam pembetulan jangan lebih 3 kali. Ya. Itulah insya-Allah. Dia terpaksa ulang dalam bab salah yang nyata. Kalau salah yang kategori kedua, iaitu lahnul khafi, contoh tak menggenapkan harakat mat. Tak menggenapkan harakat mat salah. Ya, tapi salah yang kedua, dia hanya makruh sahaja hukumnya. Jadi kalau kita ulang sekali lagi pun tak ada masalah. Jangan ulang sampai 3 kali kerana dia ada salah yang kedua. Jadi yang terakhir minta baca full surah Fatihah. Jadi saya baca sekadar mana termampulah insya-Allah ya. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuma dulu saya belajar dengan guru saya dulu. Kaedah umum bacaan lah ya. Kalau baris atas, Fathah. Apa makna Fathah? Fathah tu asalnya Fathah, buka. Jadi kena buka sikit mulut. Tu Fathah. Fathah, baris atas. Kita terjemah baris atas.
Asal perkataan fathah ialah fathah buka. Dhammah tu ialah baris depan. Asal makna dham ialah muncungkan mulut. Jadi baris depan kena muncung. Apa makna kasrah? Kasrah tu baris bawah. Baris bawah dalam bahasa Arab dia ada dua, satu jar, satu khafat. Khafat tu merendahkan. Jadi lidah kita rendahkan. Bagaimana nak rendahkan lidah? Cara dia, itu yang guru kita dulu. Ada yang kata tak betul, ada yang kata betul. Tapi ini antara kaedah umum. Jadi kita sengihkan sikit. Supaya lidah kita menurun. Ya. Baik, saya mula baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebut ringkas ya. Biasanya orang salah pada bacaan rahim kerana dia sukunkan ha. Ha yang pertama betul. Bismillahirrahmanirrahim. Itu betul. Ada orang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu salah. Kerana dia sukunkan yang kedua tu. Antara benda-benda lah. Tapi baiklah, saya baca secara daripada awal sampai akhir. Ya, cuma saya nak sebut beberapa tempat-tempat yang tertentu supaya tuan-tuan ambil perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pastikan tepi hujung lidah menekan pada gusi depan sebelah atas. Ya. Saya nak ingatkan pada tuan-tuan dan puan-puan, masa kita baca Quran, mana-mana huruf Al-Quran yang bertanda sukun, pastikan kembali kepada makhraj asalnya. Maka huruf lam yang bertanda sukun, maka mesti tepi hujung lidah sentuh gusi depan. Gusi depan, gusi yang ada bonjol tu. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti dengan huruf nun, buka mulut sikit. Pastikan tepi hujung lidah sentuh gusi atas. Berhenti dengan huruf mim, rapatkan dua bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin kena sebut satu persatu. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu secara ringkaslah ya. Ya, saya ada buku 55 kesalahan suratul Fatihah yang saya bahaskan setiap huruf ya, pada makhrajnya, pada sifatnya, ya, pada hukum matnya, pada hukum bacaannya. Jadi dengan kesempatan yang ringkas ini, di sini dululah insya-Allah. Ya, setakat mana yang saya mampu untuk saya bentangkan pada hari ini. Ini ringkas ya. Ya, kerana sebenarnya Fatihah ni hukum tajwid ini dia ada satu ilmu hukum tajwid. Yang kedua satu ilmu hukum solat. Yang ketiga satu ilmu berkaitan dengan bab muwafiq dan masbuk. Ya, satu ilmu lagi dalam bab mendetili dan menyempurnakan bacaan Fatihah. Tapi walau bagaimanapun, sekurang-kurangnya tuan-tuan mendapat satu gambaran begini. 10 perkara berkait dengan suratul Fatihah ya, dalam kita menyempurnakan solat kita. Alhamdulillah. Ya, saya rasa kalau tak ada soalan, ada ya? Dalam 1 minit, 2 minit lagi.
Selebihnya, ingatan saya yang terakhir kepada tuan-tuan dan puan-puan, juga kepada diri saya sendiri, banyak-banyak berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Ya, memohon kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah, supaya Allah memberi rezeki kepada kita, agar bacaan Al-Quran kita, khususnya suratul Fatihah yang kita baca dalam solat, dan solat kita itu sendiri, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan, ya Allah, rezekikanlah kepadaku, ya Allah, lisan yang fasih, ya Allah, sebutan yang fasih bila mana aku membaca Al-Quran-Mu, ya Allah, dan berilah kepada aku, ya Allah, agar aku sempurna dalam solatku di saat aku rukuk dan sujud dan bersolat kepadamu, ya Allah. Gitulah, ya, tidak ada cara yang lebih baik setelah kita berusaha duduk, ya, di sini, ya, secara online, dan belajar sebelum daripada ini pun kita belajar juga. Maka akhir sekali merayu, merintih, berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberi kesempurnaan kepada kita, insya-Allah. Dan alhamdulillah, sama-sama terima kasih, dan sama-sama kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya juga nak ucapkan terima kasih lagi sekali, ya, kerana memberi sokongan kepada kami pertubuhan ustaz, ya, Persatuan Ustaz. Saya pun tak ingat dah. Yang mana, dan terima kasih pada Dr. Faisal, dan terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Ubaid yang mengurus segala program ini, dan terima kasih lagi sekali pada tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.